kami ingin dibincangkan tentang sukarelawan di musim pandemik COVID-19, bagaimana khidmat ini memberi manfaat dan impak positif kepada kelompok sasaran. Selamat sejahtera semua, nama saya Meljo Diana Perempuan Murti. Nombor matrik saya ialah 23 DLS 21F 2033 dan saya dari DLS 1A. Hai, nama saya ialah Syarwina Ana Perempuan Selva Kumar. Nombor matrik saya ialah 23 DLS 21F 2047 dan saya dari kelas DLS 1A. Assalamualaikum and hi, nama saya Nurul Izzah binti Zulkifli. Saya dari kelas DLS 1A. Nombor kad matrik saya 23 DLS 21F 2039. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Hanisha Mehmet Rahman. Nombor kad matrik saya 23 DLS 21F 2001. Saya dari kelas DLS 1A. Ini ialah isi kandungannya. Kami ingin berbincang tentang pengenalan COVID oleh Syarwina, definisi impak oleh saya, khidmat atau impak sukarelawan kepada individu oleh saya, keluarga oleh Izzah, masyarakat oleh Mak Hana dan negara oleh Syarwina dan kesimpulannya oleh saya. Mari kita kenali tentang coronavirus. Coronavirus iaitu COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 ini menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan ini. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom, transmisi zarah akan mudah berlaku apabila mulut dan hidung mereka terdedah. Transmisi zarah juga akan mudah berlaku di kawasan sekeliling pesakit. Impak boleh diiktirafkan sebagai kesan yang kuat. Perlu diingati bahawa kesan istilah kebanyakan merujuk kepada kesan negatif. Walaupun kesan jangka panjang boleh ditukar istilah seperti hakikat dan akibat. Impak tidak dapat ditukar dengan istilah ini. Tiada seperti kesan, impak tidak menunjukkan akibat atau keputusan tetapi menunjukkan bagaimana sesuatu memengaruhinya. Itu, impak boleh diiktiraf sebagai perubahan yang merupakan hasil atau akibat tindakan atau sebab lain. Dan impak hanya merujuk kepada akibatnya. Dan impak boleh diiktirafkan sebagai kesan ketera dan biasanya mempunyai hasil negatif. Selain itu, impak ialah pengaruh sesuatu tindakan fenomena terhadap sesuatu atau seseorang. Selain agaknya, impak tidak boleh digunakan secara sinonim dengan hasil atau akibat. Impak merujuk kepada bagaimana akibat daripada sesuatu tindakan akan mempengaruhi seseorang atau sesuatu. Khidmat atau impak sukarelawan kepada individu pada musim COVID-19. Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 4.7 juta manusia dan menjangkitkan kehilangan lebih 300,000 nyawa. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga telah mengubah corak kehidupan serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan,
dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Ini sekaligus mengabitkan ramai kehilangan pekerjaan, sukarela memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi sedemi pembangunan sosial masyarakat sama ada dari segi pertukaran budaya antarabangsa, penjagaan kesihatan serta menyelamat dan pemulihan bencana. Walau bagaimanapun, dengan situasi pandemik yang melanda seluruh dunia ini, terdapat beberapa cabaran sukarela menjaga kesihatan pesakit yang mempengaruhi tahap perkhidmatan sukarelawan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Disebabkan pandemik COVID-19, masyarakat dilanda dengan banyak masalah, iaitu penjagaan kesihatan, masa dan bertanggungjawab kerja, keselamatan dari risiko jangkitan, cabaran norma baru. Impak dari pandemik COVID-19 bukan sahaja tertumpu kepada ekonomi negara, malahan ialah juga memberikan kesan kepada aspek seseorang individu. Individu yang akan mengalami perubahan gaya hidup harian berbanding kehidupan sebelumnya, seperti pekerjaan yang boleh menjejaskan pendapatan dan perbelanjaan, pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan, keagamaan dan hubungan sosial. Sukarela banyak memainkan peranan dalam kehidupan seseorang individu semasa pandemik COVID-19. Semasa pandemik COVID-19, sukarelawan membantu seseorang individu mengatasi perasaan sedih dan kerisauan yang timbul akibat persekitaran yang diwarnai dengan ancaman COVID-19. Menyenangkan serta menolong orang lain mengatasi perasaan inersia dan helpless, ketidakberbudayaan akibat berkurung kerana kuarantin ataupun sekatan pergerakan, dan menjadi penenang psikologi dan emosi untuk golongan yang sedang menghadapi krisis, iaitu memberikan inspirasi dan semangat untuk menjadi kuat dan bangkit melawan COVID-19. Pandemik COVID yang mula tersebar pada hari 2019 telah memberikan impak kepada kesejahteraan psikologi dan kesihatan masyarakat dunia. Antara kaedah bagi mengurangkan risiko jangkitan adalah seperti menjarakan diri dan menghindari perjumpaan secara bersemu sebagai beberapa langkah pencegahan yang paling Okey, impak sasaran kepada keluarga. Yang pertama, memupuk semangat keprihatinan sesama ahli keluarga. Semangat penyayang dapat dipupuk apabila kita mengambil peran dan meneliti tentang ahli keluarga yang memerlukan bantuan atau pertolongan bersama kita, terutama sekali ketika COVID-19 ini dilanda. Banyak pekerjaan yang harus diberhentikan secara tiba-tiba dan ada juga yang bekerja di rumah. Dengan ini, kita dapat membantu satu sama lain. Berkemungkinan besar, ramai yang terjejas akibat COVID-19 ini. Jadi, kita sebagai keluarga yang prihatin terhadap sekeliling, kita dapat membantu memberikan semangat terhadap orang-orang di persekitaran kita seperti adik-beradik, ahli keluarga, jiran-jiran dan saudara mara. Yang seterusnya, melatih keluarga mengisi waktu yang terluang dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat. Mungkin sebelum ini ada keluarga yang jarang untuk meluangkan masa bersama. Tetapi apabila COVID-19 ini dilanda, ramai ahli keluarga yang boleh mengeratkan hubungannya kembali. Adakah ini boleh dikaitkan dengan sukarelawan? Ya, kerana dengan adanya sukarelawan seperti adik-beradik, ahli keluarga maupun saudara mara, perkara yang berfaedah boleh dilakukan, termasuklah mendengar luahan hati atau mengetahui apa masalah yang ditanggung oleh mereka, supaya melalui ini kita dapat menyalurkan bantuan kepada mereka mengikut kesusahan yang mereka hadapi. Okey, seterusnya, memberi motivasi untuk lebih peka terhadap persekitaran dan sekeliling. Sewaktu pandemik COVID-19, kerajaan sangat menitik beratkan tentang kesihatan. SOP ketika itu sangat dijaga. Kita perlulah mengingatkan satu sama lain untuk menjaga SOP yang ditetapkan.
dan menjaga diri untuk tidak keluar tanpa sebarang tujuan. Kita juga memberikan motivasi yang bermakna tentang COVID-19 dan mengingatkan keluarga untuk terus patuh terhadap SOP yang dilakukan oleh kerajaan. Mungkin ada sesetengah yang tidak faham tentang apa itu COVID-19 dan juga SOP yang dibuat oleh kerajaan. Terutama sekali warga emas dan kanak-kanak. Mungkin sebelum ini warga emas sering keluar pergi ke masjid ataupun berjumpa dengan rakan-rakannya. Tetapi tiba-tiba COVID-19 ini dilanda Malaysia dan menyuruh untuk kekal di rumah ataupun kuarantin. Sesetengah warga emas mungkin tidak faham mengapa perlunya kuarantin di rumah. Sebagai sukarelawan, kita perlulah memberikan motivasi kepada mereka untuk mereka faham tentang mengapa perlunya duduk rumah, kenapa perlunya menjaga diri di rumah dan sebagainya. Pasukan Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang diketuai oleh Prof. Nadia, Dr. Amin Zawati Muhammad dan Dr. Arina Anis Azlan dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bersama pendidikan dari Universiti Malaysia Perlis, Universiti Putra Malaysia dan Sunway University telah menjalankan kajian yang melibatkan seramai 4,850 responden dengan kajian tersebut telah tersenarai dalam artikel berimpak tinggi. Hasil kajian mendapati 80.5% rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai isu COVID-19. Walaupun terdapat sedikit kekeliruan informasi mengenai virus itu yang boleh merebak melalui udara. Namun sikap rakyat Malaysia terhadap COVID-19 amatlah optimis dan dapat dikawal dalam membantu kerajaan mengatasi krisis kesihatan ini. Melalui kajian tersebut, Dr. Arina Anis menjelaskan bahawa rakyat Malaysia telah mula menghindari kawasan yang sesak, mengamalkan kebersihan yang baik dan menggunakan pembersih tangan sejak seminggu sebelum PKP dilaksanakan. Sikap rakyat Malaysia terhadap COVID-19 amatlah optimis, dapat dikawal dalam membantu kerajaan mengatasi krisis kesihatan ini. Masyarakat Malaysia telah mula menghindari kawasan yang sesak, mengamalkan kebersihan yang baik, menggunakan pembersih tangan yang tidak kira di mana mereka berada, memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Masyarakat Malaysia juga disarankan mematuhi panduan 3C dan 3W kerana kita jaga kita. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelak 3C yang merupakan tempat yang sesak, tempat yang terhad dan perbualan yang dekat. 3W pula membasuh tangan, memakai pelitup separuh muka dan amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan. Marilah kita bincang tentang khidmat dan impak sukarelawan kepada negara pada musim COVID-19. Peranan sukarelawan dalam membantu negara dan masyarakat mendepani pandemik COVID-19 ini tidak boleh disangkal. Sebenarnya, ribuan belia di seluruh negara telah memberikan sepenuh jiwa dan raga mereka menolak kata-kata negatif mengenai bahaya terdedah dengan virus COVID-19 apabila turun ke lapangan dan beraksi membantu masyarakat. Penyertaan belia dalam aktiviti kesukarelawanan melalui pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, bahkan pihak swasta dalam pelbagai bentuk bantuan bagi memastikan Malaysia berjaya mengharungi segala ranjau dan derita berikutan pandemik COVID-19 ini. Sebut saja apa bentuk inisiatif, maka akan adalah penyertaan aktif para sukarelawan kita. Misalnya, misi bantuan makanan asas untuk rakyat yang terjejas, bantuan penyebaran maklumat kesedaran mengambil vaksinasi dalam kalangan masyarakat, dan penulisan di media sosial dan media cetak sebagai panduan melawan pandemik ini. Sukarelawanlah yang menjadi antara tunjang penggerak segala inisiatif ini dan mereka harus dipuji. Kemudian, secara spesifiknya, terdapat satu inisiatif yang dipanggil Program Malaysia Vaccine Support Volunteers atau MyVAC, iaitu gagasan kerjasama antara Kementerian Kesihatan iaitu KKM, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOSPI, Kementerian Belia dan Sukan iaitu KBS,
dan Kementerian Pengajian Tinggi iaitu KPT untuk membantu melancarkan pengurusan pemberian vaksin kepada masyarakat. Menerusi inisiatif MyVAC dalam membantu negara menjayakan program imunisasi COVID-19. Kebangsaan, penglibatan belia sebagai sukarelawan, program ini amat signifikan dalam memastikan Malaysia mencapai immuniti kelompok bagi memutuskan rantaian penularan wabak ini. Sukarelawan MyVAC yang rata-ratanya dalam kalangan belia telah memainkan peranan besar sebagai ejen penghubung, membantu proses pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan, memberi tenaga bantuan logistik serta khidmat sokongan psikologi kepada penerima vaksin. Belia yang mempunyai kemampuan dan kepakaran tertentu boleh tampil ke hadapan dan menyumbang daripada segi idea, pembaharuan dan inovasi yang boleh membantu mempercepatkan usaha mencapai imuniti kelompok dan membantu negara mendepani cabaran COVID-19 ini. Mungkin lebih banyak perisian dan aplikasi dalam talian boleh dibangunkan oleh sukarelawan berkepakaran bagi memudahkan masyarakat lebih memahami prosedur operasi standard iaitu SOP dan kesedaran berkenaan pandemik COVID-19. Begitu juga, sukarelawan boleh menjadi ejen penghubung komunikasi dan maklumat antara agensi kerajaan yang berkaitan dengan masyarakat setempat dan sebagainya. Tidak terkecuali, sukarelawan juga harus memainkan peranan untuk menjayakan misi melawan COVID-19 ini dengan menyebarluaskan fakta dan kebenaran dalam pembacaan dan perkongsian mereka di media sosial berkenaan usaha serius kerajaan dan pihak-pihak yang berkaitan. Bukan pula dengan menyebarkan sesuatu yang tidak benar dan sensasi semata-mata yang boleh menimbulkan kegusaran dan percakaran dalam kalangan masyarakat, seterusnya merancatkan usaha kita semua demi kemenangan melawat pandemik COVID-19 ini. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah membawa cabaran kepada sistem penjagaan kesihatan, khususnya melibatkan sukarelawan menjaga kesihatan. Situasi pandemik COVID-19 sukar dikawal sekiranya masyarakat dunia tidak mengamalkan norma baharu dalam kehidupan harian, dan ini mendorong sukarelawan menjagaan kesihatan di Malaysia terutamanya untuk lebih bersiap siaga menghadapi pandemik COVID-19 dengan pelbagai kemahiran pengantuan dan persediaan selari dengan situasi pandemik terkini. Sukarelawan menjaga kesihatan memainkan peranan penting ketika menyalurkan misi bantuan serta membantu meningkatkan kesejahteraan psikologi demi membangun sosial masyarakat terutama dalam menghadapi pandemik COVID-19. Namun begitu, dalam merealisasikan misi bantuan sepanjang pandemik COVID-19 daripada terus meluruh, pihak berkepentingan seperti Kerajaan Malaysia, terutamanya KKM, Majlis Keselamatan Negara MKN dan badan-badan NGO perlu melibatkan cabaran dan melibatkan sukarelawan penjaga kesihatan dengan lebih strategi bagi mengatur tugasan dan menyusun pelan tindakan yang lebih berkesan dan dalam masa yang sama meningkatkan penyertaan sukarelawan menjaga kesihatan pada masa yang akan datang. Manakala pelajar dalam bidang pengajian kesihatan akan menjadi seorang turut kepentingan dalam hala tuju kerajaan dan NGO dalam memerangi pandemik COVID-19 yang semakin meluas dalam komuniti.